You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pagi hari ini. Di hari perhentian yang kau berikan kepada kami, kami boleh datang memuji, memuliakan namamu. Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati kami yang menyampaikan, yang menerjemahkan. Tolong kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini dalam Matius 1, 18 sampai 25 sudah kita baca bersama tadi. Menyambut bulan Desember kita akan merayakan Natal. Firman Tuhan pagi ini memberikan kepada kita pemahaman tentang apa artinya kelahiran dari anak darah. Setiap hari Minggu kita berdiri dan menyatakan dalam pengakuan iman rasuli. Kita mengakui tentang Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, yang lahir dari anak darah Maria. Apa maksudnya lahir dari anak darah Maria? Kelahiran Kristus adalah kelahiran yang membawa perubahan dalam dunia. Dan kelahirannya itu adalah kelahiran melalui Maria. Karena itu sama-sama kita akan melihat bagaimana firman Tuhan menjelaskan akan hal ini. Saya ingin mengajak kita melihat di dalam bagian yang paralel di dalam Injil Lukas pasal pertama. Lukas pasal yang pertama kita akan melihat ayat 34 dan 35. Saya akan membaca terlebih dahulu ayat 34 dan 35 dalam bahasa Indonesia, lalu dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Saudara, dua kisah di dalam Matius dan di dalam Lukas menceritakan peristiwa sebelum Yesus lahir. Kalau saudara lihat, Injil Lukas mencatat bagaimana malaikat datang kepada Maria dan memberitahukan bahwa dia akan mengandung.
如果你在这个路加福音的话，你会看到那个时候，天使来见这个玛利亚，然后告诉他，他将要生一个儿子。Sementara di dalam Injil Matius yang kita baca bertanggapan tadi, malaikat menampakkan diri kepada Yusuf karena Yusuf waktu itu mengetahui Maria mengandung. 在这个马太福音的时候呢，我们是看到那个时候天使来找这个约瑟呢，告诉他呢。约瑟也知道玛利亚已经怀了孕。Saudara yang dikasihi Tuhan, kedua kisah ini sama-sama menyatakan bahwa Maria, perawan itu akan mengandung. 这两方面的事情呢，都告诉我们，就是同理玛利亚呢，她将怀孕。Dan mengandung dari Roh Kudus. 是从圣灵感应。Tanpa campur tangan laki-laki. 那这个感应呢，是没有男人参与在其中。Sehingga ini menjadi satu hal yang sangat membedakan Yesus dengan manusia lainnya. Meskipun juga para teolog ingin mengingatkan kita, waktu kita bicara kelahiran dari anak darah, secara teologis ini bukan berarti Maria itu perawan waktu melahirkan. Maria itu perawan pada saat mengandung. Karena kalau sudah melahirkan ya sudah tidak perawan lagi. Jadi kelahiran dari anak darah yang dimaksud adalah Maria ketika masih perawan, dia mengandung dari Roh Kudus. Saudara, ini adalah hal yang Alkitab sampaikan dan di dalam pengakuan iman rasuli kita tiap minggu masih menyampaikannya. Mungkin saudara pikir kenapa harus melalui kelahiran anak darah? Kita kadang suka pikir kalau saya yang jadi Tuhannya, saya bikin yang lebih gampang. Tapi ini mau menunjukkan kepada kita apa yang manusia butuhkan. Manusia di dalam dosa akan binasa. Manusia butuh juru selamat. Dan juru selamatnya siapa? Keselamatan datangnya dari Allah. Tapi karena yang mau diselamatkan manusia, maka harus Allah jadi manusia. Dan Yesus adalah manusia 100%, Allah 100%. Sehingga kita melihat Tuhan menghadirkan Yesus melalui rahim Maria, tetapi dikandung dari Roh Kudus. Karena itu Alkitab menegaskan di ayat 25 Injil Matius pasal pertama ayat 25, tetapi Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. 在马太福音第1章第25节，圣经很肯定的告诉我们，只是意思说约瑟呢，只是没有和他同房，等他就是玛利亚生了儿子呢，就给他起名叫耶稣。Jadi di sini kita melihat bahwa tidak ada campur tangan laki-laki. Mungkin sulit kita mengerti ya Bapak Ibu sekalian. Tapi itulah fakta yang Alkitab sampaikan. Itulah pengakuan yang tiap minggu Bapak Ibu berdiri dan katakan. Tuhan kita kreatif, saudara. Pernah nggak Tuhan buat manusia tanpa laki-laki, tanpa perempuan? Pernah ya? Namanya
Adam. Adam 也就是亚当， Adam itu tidak punya papa, tidak punya mama. 就是亚当呢，他没有爸爸也没有妈妈。 Pernahkah Tuhan membuat manusia hanya pakai laki-laki? 有吗？上帝呢创造一个人呢，只有男人的参与。 Pernah. 有， Namanya Hawa. 就是夏娃， Hanya dari laki-laki, dari Adam. 他是从亚当而生的。 Hawa juga tidak dari perempuan, hanya dari laki-laki. 那夏娃呢，没有女人的参与，但是有男人的参与。 Makanya ada yang bilang, siapa wanita paling berbahagia? Hawa, nggak punya mertua. 所以有一句话说呢，在这个世界上呢，什么样的女人呢是最幸福的？就是夏娃，因为她没有家宝。 Pernahkah Tuhan menghadirkan manusia melalui laki-laki dan perempuan? 有没有上帝呢创造人呢是有男女参与的？ Ya kita semua ini. 我们这些人， Kalau demikian, mungkinkah Allah menghadirkan manusia tanpa laki-laki? 如果这样的话，会不会上帝呢创造一个人呢没有男人的参与？ Itulah Yesus. 那就是耶稣。 Kehadiran dia sebagai Allah 100% manusia 100% tanpa campur tangan laki-laki. 耶稣基督来到这个世界上，他是100%的神，100%的人呢，他没有男人的参与。 Karena itu ini menjadi satu pengharapan bagi kita bahwa ada keselamatan di dalam Kristus. 那所以这个成为我们一个盼望，在耶稣基督里面呢有救赎。 Apa yang kita akan pelajari pagi ini? Saya akan mengangkat dua hal yang bisa saudara dan saya pelajari dari kelahiran anak darah Maria ini yang melahirkan Yesus. 今天早上我们要得到什么呢？我想从2个方面，就是玛利亚圣子的事情来讲解，我们来讨论。 Yang pertama kita akan melihat bahwa kelahiran dari anak darah ini menyatakan Allah memiliki kuasa. Dia Allah yang berkuasa. 第二，我们看到这个童女生子呢，我们所看到的就是上帝他有权能，他有权柄。 Dan kuasa Allah itu luar biasa saudara, melampaui pemahaman kita. 神的全能、神的权柄呢，超过我们的想法。 Kita baca di Matius tadi, kita baca di Lukas, keduanya menceritakan bahwa kelahiran Yesus adalah melalui sebuah keajaiban. 我们刚才念的马太福音或者是路加福音，我们看到耶稣基督降生的是一种非常的奇妙。 Jesus Christ was born by miracle. Dia lahir karena peristiwa yang adalah keajaiban. 耶稣基督降生呢是一个非常奇妙的一种事情。 Maria mengandung dari Roh Kudus, jadi tanpa persetubuhan dengan laki-laki. 玛利亚呢从圣灵感应呢，她根本没有跟男人同房， Ini mujizat saudara. 这个是一种神迹。 Saudara, saya tidak tahu apakah kita masih percaya mujizat atau tidak. 我不知道大家现在还是相信吗？关于神迹， Tapi seringkali kita bernyanyi mujizat masih ada. 我们常常唱诗的时候就是说还有神迹， Mujizat masih terjadi. 这个神迹还会成就。 Tanda ajaib dikerjakan Allah. 对于奇妙的事情呢，上帝都为我们做了。 Saudara bisa perhatikan bagaimana Allah bekerja di dalam sejarah pada waktu kelahiran Kristus. 我们看到，当耶稣基督降生的时候，上帝在这个世界的历史当中的动工。 Yesus dikandung dari Roh Kudus dan kemudian lahir melalui Maria. 耶稣基督呢，他是玛利亚呢是受圣灵的感应，然后生耶稣基督。 Jadi awal hidup Yesus pun adalah mujizat saudara kalau saudara pahami ini. 所以，如果你了解的话呢，这样的生活呢，也是成为一个耶稣基督的生活，也是一个神迹。 Dan bukan hanya itu saja, kalau saudara perhatikan hidup Yesus pun banyak melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib. 不只是这样，我们可以看到，从耶稣基督的生平里面呢，在他的生平里面，他进行了多少个这个神迹。 Yesus pernah mengubah air jadi anggur. 他曾经把这个水变为酒， Yesus pernah menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. 他曾经接近这个大麻风病， Dia pernah mencelikkan mata orang buta. 他开了那个瞎眼的眼睛， Dia pernah menyuruh orang lumpuh berdiri dan disembuhkan. 让那个瘸腿的痊愈走行。 Dan dia bahkan pernah membangkitkan orang mati Lazarus. 神这他把这个已经死了的拉撒路复活。 Hidup Yesus bukan hanya waktu dia jalani banyak mujizat. 耶稣基督在这个世上，不只是他以神迹来 Tetapi awal hidup Yesus pun melalui kelahiran anak darah itu mujizat. 但是耶稣基督整个的神迹呢，从玛利亚这个童女生子就已经开始了。 Bahkan ketika saudara melihat
kematian dan akhirnya dia bangkit dari antara orang mati. Ini juga mujizat. 神说你可以看到，当他死，然后从死里复活的时候，这个也是一个大的神迹。 Ini mau menyatakan bahwa Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang maha kuasa. 只要告诉我们，我们所敬拜的神是全能的神， Dia adalah Allah yang menyatakan kuasanya. 他是把自己的全能呢显给我们看。 Termasuk di dalam kelahiran, kehidupan, bahkan kematian dan kebangkitan Kristus. 包括耶稣基督的降生、耶稣基督的生平、耶稣基督的死、耶稣基督的复活， Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. 在神呢没有不可能的事情。 Apakah saudara masih percaya 你还相信吗？ Allah adalah Allah yang berkuasa? 神是权柄的神， Saya tidak tahu pergumulan hidup saudara. 我不知道你生活当中的挑战是什么， Tapi yang saya tahu bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. 但是我知道神是掌管万有、有权柄的神。 Saat ini pun Allah masih menyatakan mujizatnya. 今天上帝也让我们看到他的神迹。 Seringkali kita sadari, namun kadang-kadang juga tanpa kita sadari dia masih terus bekerja 有时候 dengan 我们是会 kuasanya. 感悟到神在我们的生活当中工作，但是有时候我们根本没有感悟到。 Ketika ada yang sakit disembuhkan. 当有病者痊愈了以后， Ada yang dokter sudah angkat tangan ternyata sembuh. 医生已经投降了，但是这个病人能够好起来。 Memang tidak semuanya sembuh, tapi ada yang Tuhan sembuhkan. 不是每一个病人都已经痊愈，但是有些病人呢，上帝让他痊愈。 Mau menunjukkan kepada kita bahwa dia Allah yang berkuasa dan masih bekerja di tengah-tengah dunia miliknya. 告诉我们呢，神还是有权柄的，而且他在这个世界呢还是工作。 Ketika saudara dan saya merenungkan tentang kelahiran dari anak darah virgin birth, mari percaya Allah adalah Allah yang berkuasa. 当我们讲到同理生子这个事情呢，但愿我们大家用我们的信心来相信这一件事情。 Saudara percaya itu tidak mudah sebenarnya. 相信不是一件容易的事， Unik juga ya, orang Kristen kita disebut orang percaya. 非常特别。我们基督徒呢是被称为属信的人、信仰的人。 Saya tadi tanya sama ibu dalam bahasa Mandarin seperti apa. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah yang sama, believer, orang yang percaya. 那在华语里面就是相信的人，跟英文差不多一样。 Kita dibilang orang percaya, tapi salah satu hal yang paling sulit kita lakukan adalah percaya itu. 我们被称为是相信的人，但是我们常常呢成为一个不相信的人。 Apakah saudara sungguh-sungguh percaya? 你真的相信吗？ Saudara mau menantikan kuasa Allah bekerja? 你要等候神权柄的动工吗？ Walaupun sekali lagi tidak mudah. 虽然不容易， Tapi ada Allah yang menyertai kita dan dia Allah yang berkuasa. 但是与我们同在的神是有权柄的神，是全能的神。 Saya tidak tahu bayangan saudara membayangkan Maria hamil di luar pernikahan. 我不知道，当你想象这个玛利亚在婚外已经怀孕的时候， Pasti tidak mudah karena masyarakat budaya waktu itu sangat kuat. Dan itu menjadi nilai Kristen sampai hari ini, tidak boleh hamil sebelum menikah. 那这个在当时的风俗习惯里面不容易，因为一个还没有结婚的人呢是不能够怀孕的。这个传统的看法呢，这到今天的基督徒还是一样，你不能够怀孕，你还没有结婚。 Tidak heran kalau saudara perhatikan Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam. 所以你不会感觉到奇怪，为什么呢？这个约瑟呢，他要暗暗的休掉这个玛利亚。 Jadi Yusuf tahu loh Maria hamil. Sementara mereka tidak bersetubuh, masih dalam pertunangan, tidak boleh hamil. Dia mau menceraikan Maria diam-diam. 那约瑟呢，他跟玛利亚已经订了婚，订了婚呢是不能够同房的。但是这个时候他知道，我跟玛利亚根本没有同房，那为什么他怀孕呢？ Di dalam hukum Musa itu hukumannya bisa mati, saudara. 在摩西的律法里面呢，这个律法呢是定下来，这个人必定死。 Tetapi bagi saya, Maria percaya Allah berkuasa. 但是对我来说呢，我知道玛利亚相信呢，神有他的全能权柄。 Sekali lagi pasti tidak mudah buat Maria. 虽然对玛利亚说呢不是容易的事情。 Kita kalau nonton drama Natal mungkin karena Maria bilang, jadilah padaku sesuai yang kau katakan. 那当我们看到这个演戏剧的时候，玛利亚说：“愿你的旨意成就在我的身上。” Lihatnya kayak gampang saudara ya, tapi pasti nggak mudah buat Maria tiba-tiba harus hamil dan itu dari Roh Kudus. 我们看这个
演戏的时候呢，好像是很有益的一件事情，但是其实呢，对玛利亚来说呢，还没有切分就为不是一件有益的事情。 Dan tidak mudah juga pasti buat Yusuf yang tetap menerima Maria yang sudah hamil. 那对于约瑟来说呢，也是不是最容易的事情呢？来接受一个未婚妻，那是已经怀孕的未婚妻。 Kalau betul, ada satu tafsiran yang mengatakan begini, saudara. 如果有一个解经这样的说，如果这个解经是对的， Dengan berani mengambil Maria yang sudah hamil, Yusuf seolah-olah mengakui bahwa itu perbuatan dia secara budaya pada waktu itu. 那以风俗习惯来说呢，那个约瑟呢，他那个时候还没有跟玛利亚结婚呢，他就敢娶了这个玛利亚成为他妻子，意思就是说呢，这个怀孕是从约瑟来的。 Pasti dianggap ya Yusuf Maria sudah berzina, Maria hamil, tapi memang Yusuf mau tanggung jawab. 意思就是说呢，约瑟跟玛利亚呢已经犯了奸淫，但是约瑟呢他愿意担当这个事情。 Saudara, sekali lagi tidak mudah jadi Maria dan Yusuf. 所以说呢，成为约瑟也好，成为玛利亚都不容易。 Tapi mereka percaya kepada Allah. 但是他们相信神， Di tengah situasi yang tidak mudah, Allah bekerja melalui mereka, mereka percaya Dia 在 berkuasa. 这个不容易的处境里面呢，他们相信神呢，神通过他们呢，可以彰显神自己的权柄。 Allah sanggup melakukan hal-hal di luar yang saudara dan saya bayangkan. 上帝能够做好多的事情是超过我们去想象的。 Percayakah kita bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Allah? 我们相信呢，在神没有不可能的。 Tapi memang seringkali bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Dia mau. 通常呢，就是不是我们所要的，但是是神所要的。 Ketika saudara datang berdoa, saudara percaya Allah berkuasa? 你来到神的脚前，你祷告的时候，你相信神有全能吗？ Kadang Tuhan izinkan mujizat yang melampaui pemikiran kita terjadi. 有时候呢，上帝让那个超过我们想象的这个神迹发生， Air jadi anggur, 水变为酒， yang sakit sembuh. 病得痊愈。 Tapi juga ada realita hidup di mana Allah hadir, tapi belum tentu seperti yang kita harapkan. 但是我们在现实的生活当中，我们看到神在这里，但是我们所盼望的呢，没有发现。 Tapi sudahkah kita terus percaya kepada Dia? 但是我们还是继续的相信他吗？ Jika Tuhan berkenan, maka kuasa mujizatnya terjadi atas hidup saudara. 如果上帝愿意的话呢，在你的生活当中呢，必定有神的神迹。 Tadi saya saksikan papa saya kena kanker prostat. 那刚才我见证我爸爸就是这个prostat 的癌症， 8 tahun yang lalu. 那个8年前， Dan Tuhan sembuhkan dia dengan caranya yang ajaib. 那上帝呢奇妙的方法呢，让我的爸爸痊愈了。 Itu menolong kami juga belajar percaya terus. Memang Allah punya kuasa kalau Dia mau. 那这件事情呢，帮助了我们做孩子们的呢，相信上帝，如果上帝愿意的话呢，他是全能的神，他能够做。 Sampai sekarang Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan. Tapi ada penyakit baru lagi. Sekarang sudah mulai demensia, sudah mulai pikun. 我爸爸痊愈到今天，可是呢，现在呢，他已经开始了有一点这个退化了。 Nah, ini menolong kita menyadari bahwa hidup tidak selamanya seperti yang kita mau. 这个也帮助了我们，让我们真正能够去领悟到呢，生活不是每一件事情都好像我们所想象的。 Tapi percayalah Allah adalah Allah yang berkuasa. 但是你应该相信上帝呢是有全能、有权柄的上帝。 Ini hal pertama yang bisa kita pelajari dari peristiwa kelahiran dari anak darah. 那这个就是第一件事情，我们可以学习从这个童女生子的事情。 Hal kedua, saudara, mari perhatikan tentang ayat 23. 那第二点呢，我们就是来看到第23节。 Harusnya kita baca dari 22-nya dulu. 我们应该是从第22节去看。 Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 这一切的事成就，就是要应验主先知所说的话。 Kalau kita nanti bisa lihat ayat 23, dan ayat 23 diambil dari Yesaya 7 ayat 14. 那
接下去就是第23节，这个第23节呢是取自于以赛亚书第7章第14节。 Ketika Matius menulis Injilnya, banyak kali dia mengatakan ini menggenapkan apa yang ditulis di dalam kalimat atau firman Tuhan yang dikatakan nabi. 当这个马太他写这些福音书的时候呢，他常常接下去记载的呢，这个就是应验了先知所说的话。 Apa yang dimaksud, saudara? 这是什么意思？ Kenapa Matius menuliskannya seperti ini? 为什么马太他要这么写呢？ Saya melihat Matius mau menegaskan bahwa Allah adalah Allah yang menggenapi janjinya. 我看到的是马太呢，他要说呢，上帝呢是实现了他所应许的。 Pertama tadi dia adalah Allah yang berkuasa. 第一就是他是权柄的上帝，全能的上帝。 Tapi yang kedua, ingatlah dia juga Allah yang menggenapi janjinya. 第二点就是看到呢，上帝呢是应验了他曾经应许的。 700 tahun sebelumnya melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengatakan anak darah ini akan mengandung dan melahirkan juru selamat. 700年前就是在以赛亚的时候，以赛亚先知已经预言了必有童女怀孕生子。 Tuhan tidak melupakan umatnya. 那上帝没有忘记他的儿女们， Meskipun mereka harus menunggu 700 tahun. 要等到700年。 Tetapi Allah yang berjanji pasti akan menggenapi. 但是上帝已经应许了呢，他必须承诺。 Dan tentunya di dalam waktunya, bukan waktu kita. 当然呢是在神的时间，不是我们人的时间。 Ini Allah Tuhan kita yang kita sembah, dia Allah yang tidak berubah. 那这个就是我们所敬拜的上帝，是永远不改变的神。 Kadang kita suka pikir Allah itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi kita. 当我们看到我们的处境的时候，我们常常去想象上帝容易改变。 Ada orang yang suka mikir begini, Allah itu kayaknya kadang-kadang baik, kalau lagi datang baiknya, nanti kadang-kadang jahat. 那我们常常用自己的思想去想，上帝呢，当他好的时候他好，当他坏的时候他就坏。 Mungkin saudara pikir, masa kayak gitu Pak? 也许你想不可能这样， Tapi bukankah kalau kita lagi ngalami pergumulan suka begitu, Tuhan kenapa engkau jahat sama saya? 但是当我们面对挑战的时候，我们都会对上上帝，你为什么如此的待我？ Tuhan itu bukan kayak bos kita di kantor. 上帝呢，不是我们在办公室的老板。 Tuhan bukan kayak suami istri kita. 那上帝也不是好像我们的丈夫或者是妻子。 Tuhan bukan kayak teman kita yang ya kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. 上帝也不是好像我们的美女，有时候好，有时候不好。 Ketika kita berkata Tuhan baik dan dia kekal, berarti dia terus-menerus baik. 但圣经告诉你，上帝是善的，然后上帝呢永远是善的，他不改变。 Percaya bahwa dia baik, saudara dan saya harus belajar percaya. 你要相信，你要接受上帝是好的，你必定要有这个信。 Walaupun mungkin apa yang kita alami belum menunjukkan kebaikan menurut versi kita, 虽然在我们的这场生活当中呢，我们所讲的那个好呢，还没有实现在我们的生活中。 tapi bukan berarti kalau kita mengalami buruk lalu dia jadi Allah yang jahat, bukan. 并不是我们在生活当中呢有苦难的时候，就是不好的时候，我们就认为上帝也是不好的。 Dia tetap Allah yang baik. 他永远是善的。 Sehingga pertanyaan yang perlu kita tanyakan 问题我们要问的， ketika mengalami pergumulan hidup, 那我们当面对这个问题困难的生活， harusnya kita bisa berkata, Tuhan aku percaya engkau baik. 你应该是说主啊，我相信你是善的。 Tapi dalam pergumulan ini Tuhan mau saya belajar apa? 但是在我这个面对的挑战当中，主啊，你让我学习什么？ Jangan terbalik saudara. 不要翻过来。 Biasanya sikap kita apa? 我们通常的态度是如何？ Nuduh Tuhan, Tuhan jahat. 我们然后呢，对上帝说你不好， Kenapa saya alami ini? 为什么我承受这些？ Nanti yang jadi Tuhan siapa? Kita apa dia? 然后这个上帝呢是你还是他？ Seringkali tidak mudah memang jadi orang beriman, orang percaya. 成为一个相信的人，成为一个有信心的人呢，根本就不容易。 Sudah berdoa sekian lama, mana jawaban Tuhan? Kok belum ada? 已经很长久的祷告，但是我们还没有看到神的应允。主啊，你在哪里？ Lalu mulai berpikir, oh Tuhan ini ingkar janji. 然后我们想呢，上帝呢已经不对，没有承诺他的应许， Mulai malas ke gereja. 就懒惰到教堂。
marah-marah sama 我 Tuhan, 们生气上帝， marah juga sama sesama. 我们也生气我们之间的人。 Allah kita Allah yang baik. 我们的神是善的。 Ketika saudara belum bisa lihat kebaikannya saat ini, 当你这个时候还没有看到上帝的美善， mari terus berharap dan percaya Dia sanggup menggenapi janjinya. 你请你呢继续的对他有盼望，也相信他呢，他必承诺他的应许。 Saya kasih contoh tadi, seringkali saya diundang untuk pergi ke sekolah karena saya banyak melayani anak SMA. 当我去侍奉这些孩子，就是我在这个高中呢，在哪里侍奉他们？ Biasanya ada kebaktian itu menjelang ujian nasional. 当这个要到这个国家考试的时候呢，就有一个聚会，有一个崇拜。 Itu kalau mau ujian aja kebaktian ya. 要考试了就有这个特别的崇拜。 Saya bilang sama mereka, hidup itu setiap hari ujian. 我告诉这些孩子呢，每一天的生活呢都是思考。 Harusnya kebaktian tiap hari ya, datang sama Tuhan tiap hari. 所以呢，你应该每一天呢都有一个崇拜，每一天都来到神。 Lalu saya tanya sama anak-anak siswa itu, 我问这些同学， saya tanya, kalau kalian lulus ujian nasional Tuhan baik? Semua jawab, baik. 如果在这个国家的考试呢，你们大家都能够通过的话，上帝好吗？他说是啊，上帝是善的。 Kalau kalian tidak lulus ujian nasional Tuhan baik? 如果你们不通过这个国家的考试呢，上帝善吗？他们答不出来。 Tuhan baik karena pengalaman hidup kita baik? 上帝好，如果我们生活的这个经验好， Ataukah dia tetap baik meskipun pengalaman hidup kita tidak baik? 或者呢，上帝永远是好的，虽然我们的处境不好。 Di sini kita perlu melihat, bertanya, Tuhan mau belajar apa saya melewati pergumulan 在这个 ini? 事情上呢，你应该对问上帝说：“主啊，在这一个事情的发生当中，你要我学习什么？” Mari saudara percaya Allah berkuasa dan Dia sanggup menggenapkan janjinya. 亲爱的弟兄姊妹们，但愿我们相信神，他是有权柄的，他是全能的。 Banyak orang rayakan Natal baca perikop ini, ya sudah, Yesus lahir, haleluya, puji Tuhan, dapat hadiah. 有许多人呢，当迎接圣诞节的时候，就是念了这些经文呢，就算了，然后得到圣诞的礼物。 Tapi pagi ini mari kita ingat, kelahirannya adalah sebuah mujizat karena Allah berkuasa dan Allah menggenapkan janjinya. 但是今天呢，从耶稣基督这个统领生子的事迹上呢，我们要看到呢，上帝他有他的权柄，而且上帝呢，他是承诺他应许的神。 Saya akan menutup dengan mengajak kita melihat nama Yesus yang disebutkan di dalam bagian ini. 我要结束今天的讲道呢，我就是用耶稣基督的这个名字的意义。 Nama bagi orang Yahudi punya arti. Saya pikir seperti orang Tionghoa juga, setiap nama kita punya arti. 犹太人呢，他们每一个人的名字呢都有意义，跟我们中国人是一样的。 Perhatikan ada 2 kali nama muncul di dalam bacaan kita tadi. 我们看到关于这个名字呢，这个在我们所念的经文里面呢出现了2次。 Saudara perhatikan ayat 21. 在第21节， Ini kata malaikat kepada Yusuf. 先知对约瑟说。 Maria, jadi ini kata gantinya, Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yusuf akan menamakan dia Yesus. 他就告诉约瑟说，这个玛利亚她要生子，你要把这个儿子呢给他起名叫耶稣。 Nama Yesus itu dari kata atau dari nama Yesua yang artinya Allah menyelamatkan, God saves. 耶稣这个名字呢，从约书亚的名字取过来的。这个名字的意义就是上帝的救赎。 Apa yang dia lakukan? 他做了什么？ Dia menyelamatkan umatnya. 他拯救了他的子民。 Saudara perhatikan itu yang dituliskan di bagian ayat 21. 那在记载在第21节，你可以看一下。 Engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 你要给他起名叫耶稣，因他将自己的百姓从罪恶救出来。 Saudara, yang pertama, nama Yesus menyatakan pekerjaannya, apa yang menjadi hal yang dia lakukan, yaitu dia menyelamatkan umatnya. 第一件事就是耶稣这个名字呢，来告诉我们他的生平、他的生活、他所做的一切呢，就是救赎。 Nama lain yang muncul di ayat 23.
那在第23节呢，另外一个名字出现。 Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. 必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻译出来就是神与我们同在。 Kalau yang tadi nama Yesus menunjukkan apa yang dia lakukan bagi kita, 刚才耶稣的名字呢，告诉了我们他为我们做了什么。 maka nama Immanuel menyatakan diri Allah. 可是以马内利这个名字呢，就是说神自己。 Dan itu menyatakan dia menyertai kita senantiasa. 那这个名字呢，告诉我们就神继续的不断的与我们同在。 Apakah saudara dan saya sadar kita sedang merayakan atau kita mempersiapkan Natal? Natal itu intinya Yesus. 我们到底知道不知道？我们在筹备这个圣诞的这个庆祝的时候呢，我们所讲的就是这个筹备的这个工作，应该就是耶稣自己。 Jangan merayakan Natal tapi kehilangan perjumpaan pribadi dengan sang bayi Natal. 那我们不要在庆祝圣诞节的时候，我们根本见不到这个降生的这个婴儿耶稣。 Ketika saudara menyiapkan hati memasuki perayaan-perayaan Natal, 当你已经预备好自己的心呢，来迎接庆祝圣诞的时候， ingatlah yang lahir itu Yesus. 你要记得那个降生的是耶稣， Dia menyelamatkan umatnya dari dosa. 他把他的子民从罪恶里救出来。 Ingatlah yang lahir itu Immanuel, 我们要记得这个降生的是以马内利， menunjukkan Allah menyertai kita senantiasa. 指出就是神与我们同在。 Alami ini. 我们要感受到， Waktu rayakan Natal buka hati 当我 terima 们迎接 Yesus. 圣诞、庆祝圣诞的时候，我们把心打开。 Kalau dia datang untuk menyelamatkan, pertanyaannya apakah kita sudah mengalami keselamatan itu? 如果他来呢，是成为救赎主，问题是问你已经被救赎了吗？ Kalau belum, maka alami kehadiran Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa. 如果还没有被救赎的话，你应该呢自己要去经过。 Buka hati, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 我们的救赎主， Berhenti melakukan dosa. 我们停止犯罪， Karena dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. 因为他来就是把我们从罪恶里救出来。 Kalau yang lahir adalah Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. 如果这个降生的是以马内利，就是神与我们同在的意思。 Ketika Yesus kembali ke surga, dia mengutus Roh Kudusnya dan diam di dalam setiap yang percaya sampai selama-lamanya. 当耶稣基督被接回到天家的时候呢，他派遣的圣灵来，这个圣灵呢住在我们里面是永永远远。 Immanuel itu sebuah realita hidup orang percaya yang ada Roh Kudus, pribadi Allah sendiri menyertai kita. 以马内利呢，就是一个基督徒建设生活当中呢，真正的感受到神的同在。 Kalau Allah menyertai kita, bagaimana sikap kita? 如果上帝与我们同在，我们的态度是怎么样？ Mari saudara percaya, mari saudara mau dipimpin oleh Allah, mari beri diri taat kepadanya. 但愿你真的相信，但愿你真的能够让他去做一切的事情。 Saudara jangan takut dengan kehidupan dan tantangan di depan sana. 我们不要害怕去面对我们前面的挑战， Karena kita percaya ada Allah yang menyertai kita. 因为我们相信，我们信神与我们同在。 Pulanglah bawa nama Yesus Immanuel itu di dalam hidup kita. 我们回到各自的家中，我们把这个以马内利神与我们同在这个神呢带回去。 Dan hari ini saya simpulkan, 那我做一个结论， kelahiran dari anak darah mengingatkan kita. 童女生殖呢提醒我们， Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang menggenapkan janjinya. 他是全能的神，他是承诺他应许的神。 Dan pulanglah alami nama Yesus Immanuel yang menyelamatkan dan menyertai kita. 我们回去的时候，我们真正是领悟到、领受到耶稣基督救赎的名字，以马内利与我们同在。 Kita akan masuk tahun 2020 sebentar lagi. 这一会我们会进入2020年， Kita tidak tahu apa yang ada di sana. 我们不知道前面的这一年有什么， Tapi yang pasti 可是 ada 真 Allah. 实的就是神 Allah yang menyertai saudara. 与你们同在。 Amin. 阿门。
Mari kita berdoa. 我们一同低头祷告。 Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. 我们在天上的父，我们谢谢主你的话语， Kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. 我们已经学习了主你的真理。 Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. 你帮助我们不是成为一个听者，但是我们都实行你的话。 Tolong kami makin taat, makin percaya kepada Allah. 主啊，你帮助我们更加能够遵从你。 Kau Allah yang berkuasa dan menggenapkan janji-Mu. 你是个全能的人，你也是承诺的神。 Dan di dalam Kristus kami beroleh keselamatan dan disertai. 我们在基督里面，我们得到了这个救恩，我们也被主你与我们同在。 Kami sekali lagi bersyukur. 我们再一次感恩。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. 我们奉主耶稣基督的名祈求祷告。 Amin. 阿门。